itu isi form yang disediakan. Begitu juga dengan kalau korang minat baju daripada limited edition jersey TEC21, dapatkan di link yang tertera. Jadi kita akan masuk ke dalam drafting. Bros Familia menentang pasukan GVSM, dan Bros Familia ketika ini telah pun mendapatkan first pick terlebih dahulu. Mereka mengeluarkan Pakito dan GVSM. Mereka boleh keluarkan Matilda kalau mereka mahukan terlebih dahulu, tapi mereka mengeluarkan Fovius dekat sini. Bros Familia, mereka boleh keluarkan Matilda, mereka boleh keluarkan Ruby kalau mereka mahukan. Mereka ban Fovius. Kufra akan di ban keluar terlebih dahulu. Jadi saya rasa ini adalah respect ban respect ban kepada pasukan GVSM sendiri. Dan GVSM ataupun mereka ban Kufra sebab mereka nak gunakan Lancelot. Boleh jadi macam tu juga. GVSM, mereka akan keluarkan Matilda. Ruby, Barat masih lagi terbuka kalau mereka nak dapatkan di sini. Hero-hero tersebut memang sangat keras, sangat kental untuk ditumbangkan, sangat sukar untuk ditumbangkan sebenarnya. Tapi tidak, mereka akan memfokuskan kepada S-Box terlebih dahulu. Ruby terbuka ketika ini untuk dapatkan oleh pasukan GVSM. Lupa, Hayabusa masih lagi terbuka untuk didapatkan terlebih dahulu. Jadi saya rasa Hayabusa lah. Hayabusa ni sebenarnya memang tak boleh nak lepaskan guys. Sangat berbahaya. Hayabusa dapatkan terlebih dahulu. Dan untuk pasukan GVSM juga mereka boleh dapatkan Ruby kalau mereka mahukan, sebab Ruby boleh counter kepada Hayabusa, tapi mereka fokuskan kepada pengambilan Selena terlebih dahulu. Bros Familia dapat apa? Lancelot. Sebab tu mereka ban Kufra. Saya dah bagi tahu dah tadi, tak ada lagi. Tu memang macam common lah. Tapi Tigreal akan didapatkan terlebih dahulu. GVSM nak counter Lancelot, nak counter Tigreal. Ruby solusinya. Kalau mereka dah dapatkan Ruby pun boleh digunakan ketika ini. Sebab Ruby boleh counter Tigreal. Ruby boleh counter, dia bukan counter S-Box lah, dia boleh sustain sikit lah dekat lane tu. Dia jangan main agresif sangat. Lancelot pun Ruby boleh dapatkan lagi, tapi mereka Benedetta sebab tu mereka ban Fovius. Kat situ logiknya. Terus saja mereka dapatkan Benedetta ketika ini diambil oleh pasukan GVSM. Ban hero, mereka boleh ban Farsa kalau mereka mahukan, sebab Farsa dan juga Tigreal memang sangat berbahaya. Sebab mereka pun dah ada mid lane ketika ini. Mereka ada Selena, walaupun Selena counter kepada Farsa. Terus saja mereka keluarkan Farsa terlebih dahulu. Bros Familia, mereka boleh keluarkan Roma. Johead boleh dikeluarkan ketika ini, tapi Barat diberikan fokus terlebih dahulu. Jadi pasukan GVSM, siapakah yang akan mereka dapatkan? Kalau mereka nak dapatkan Roma dulu pun boleh, sebab Bennett ni boleh main kat gold, boleh main kat EXP. So kalau mereka nak guna marksman untuk sekian kat late game, Beatrix boleh, Nathan boleh, Brody pun ada lagi kalau mereka nak. Jadi kita akan lihat siapakah yang akan dapatkan terlebih dahulu. Jadi mereka fokuskan kepada Beatrix ketika ini. Beatrix akan dikunci. Beatrix akan dikunci ketika ini. Bros Familia ada dua hero yang perlu mereka dapatkan terlebih dahulu. Mid lane hero Magic Lunox boleh dapatkan kalau mereka mahu. Clean. Clean agak sedikit berisiko sebab adanya Bennett, adanya Hayabusa yang boleh pergi di bahagian backline. Veil akan dapatkan terlebih dahulu. Ini adalah combo daripada Tigreal. Begitu juga dengan Veil. Ini combo maut sebenarnya guys. Kalau dia dapatkan Digi ni, itu boleh kata fully counter. Pemilihan yang baik. Digi di fasa last pick untuk counter Tigreal, untuk counter Veil, itu satu pemilihan yang sangat baik. Cumanya persoalan dia, timing ulti tu tepat ke tak? Kalau dia kena pancing time jenis, time implosion tu tak buka lagi, itu agak berbahaya. Itu boleh jadi macam turntable balik untuk pasukan daripada GVSM. Tapi kita lihat Johor 63 Tigreal lah. Kita ada Clean, Tigreal, Lancelot, X-Box. Begitu juga dengan Veil bermain untuk pasukan daripada Bros Familia. Untuk pasukan GVSM, kita ada DKZ. Kita ada Benedetta, Hayabusa, Digi, Selena. Begitu juga dengan Beatrix yang boleh
press pada awal game menggunakan Nibiru, menggunakan Reina, menggunakan Wesker, menggunakan apa yang dia? Nibiru, Reina, Wesker. Satu lagi saya lupa lah yang bom tu nama dia. Tapi tak apa, kita akan masuk ke dalam game kita ketika ini. Bros Familia, Jah Rakal, Hekal, Ace, Root Boys dan juga Law. Untuk JVSM, Chie, Hailey, DKZ, Jiho dan juga Shahira OP yang akan bermain. Hayabusa akan mendapatkan purple buff dengan pantas sebab dengan bantuan Selena lagi. Meta babysit yang akan dilakukan oleh pasukan GVSM di bahagian bawah ketika ini. Ace diberikan tekanan yang agak tinggi, tapi di bahagian bawah Clean dalam masalah yang besar untuk berhadapan dengan Digi, berhadapan dengan battery ketika ini. Di bahagian atas Xbox tu dah pecah Firaga Armor dan DKZ akan bermain dengan lebih agresif ketika ini. Ace dalam bahaya, flicker digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tak ada flame shot, jadi DKZ datang di arah tepi, cuba untuk dapatkan Ace. Ingat dia ada execute ketika ini dan terus saja mendapatkan first blood didapatkan. Dia cuba untuk larikan diri, satu lagi basic attack dan dia kena basic attack tapi dia masih lagi hidup. Wow, memang betul lah dia ni. Memang itu hoki ke pro? Macam tu lah, selalu tengok dekat TikTok kan. Tapi Haikal dalam bahaya ketika ini. Dia tak ada level 4 lagi, jadi dia tak boleh nak main agresif sangat. Dia tak ada Phantom Execution untuk digunakan. Abyssal Arrow hampir terkena Haikal sebentar tadi, tapi dia berjaya untuk dielakkan terlebih dahulu. GVSM cuba untuk memberikan asakan kepada pasukan Bros Familia ketika ini. Lihatlah Windblade yang damage dia walaupun level 3 tapi damage dia agak sakit sikit lah, sebab dia buat damage kan. Dia ambil yang damage punya. Itu agak menyakitkan lah. Jiho telah pun terkunci sebentar tadi dengan adanya Jah Rakal dan slot telah pun tiba di bahagian bawah. Shahira OP berseorangan. Reverse time telah digunakan kepada Haikal, tapi Shahira OP akan terkorban ketika ini. Lancelot diberikan kill. Patrick perlu berundur terlebih dahulu, jadi dia berjaya pada masa ini untuk mengundurkan diri daripada situasi yang berbahaya sebentar tadi. Hayabusa akan cuba senyap untuk mencuri purple buff pasukan Bros Familia ketika ini, tapi telah pun disedari oleh beberapa orang pemain pasukan GVSM. Retribution mungkin akan dikeluarkan ketika ini, tapi tidak berjaya ketika Hayabusa berjaya untuk dapatkan purple buff tersebut. Electro Final Blow cuba untuk dapatkan kill. Haikal berjaya untuk menjatuhkan DKZ. Dalam masa yang sama, dua pemain pasukan Bros Familia telah pun ditumbangkan sebentar tadi. Di bahagian bawah mereka mengasak Clean supaya berundur terlebih dahulu. Gold plating akan diratah oleh pasukan GVSM, iaitu Jiho menggunakan Patrick di bahagian bawah. Slot dia tak ada purple buff, jadi dia hanya boleh ambil orange buff tu saja. Dia akan curse lebih dahulu untuk melakukan farming sebab dia agak sedikit je lah ketinggalan ketika ini. Tigray berjaya untuk menolak Hayabusa dalam bahaya ketika ini, tapi Hayabusa masih lagi mampu untuk mendapatkan Little Wanderer dalam bahaya. Ogishidoki telah pun digunakan, tak ada sebarang kematian yang berlaku ketika ini. Tigray dalam bahaya, dia belum ada implosion, dia baru level 4 ketika ini. Dia akan menggunakan implosion, tidak sempat nak seduh, dia akan ditumbangkan terlebih dahulu. Law cuba untuk memberikan sikit bantuan melepaskan dia punya semburan api, terus hilang Firaga Armor dia buat masa kini. Jadi pasukan daripada GVSM perlu berundur terlebih dahulu, dan pasukan Bros Familia pun mereka terpaksa pulang sebentar. Turret di bahagian bawah telah pun dijatuhkan, jadi terus saja Patrick bergerak di bahagian atas untuk mendapatkan turret seterusnya, tapi Jah Rakal akan ditumbangkan begitu sahaja. Perbezaan gol 11,000 balas dengan 9,000. Sebab apa gol GVSM ni lebih? Sebab kita tengok dari segi kill, kita tengok dari segi turret, dan juga bagaimana Patrick berjaya untuk meratah gold plating di bahagian bawah. Dan ketika ini dia nak dapatkan gold plating di bahagian atas pula. Abyssal Arrow terkena tepat ke arah Ace, dan dia terus saja ditumbangkan sebentar tadi. Itu bahaya Selena. Kalau arrow dia hari tu jadi, memang bahaya. Double kill diberikan kepada Benedetta sebentar tadi, cuba untuk menjatuhkan Haikal. Ketika ini dia akan mengganggu pengambilan jungle. Abyssal Arrow terkena kepada jungle pula ketika ini. Haikal dalam bahaya, dia terbakar, dia akan ditumbangkan buat masa kini. Dan Hayabusa begitu juga dengan Diki cuba untuk mendapatkan turret di bahagian tengah terlebih dahulu. Di bahagian tengah cuba untuk dapatkan Sacred Hammer telah pun diaktifkan oleh Tigray, tapi lihatlah bagaimana Selena poking damage diberikan, lalu dia terus sahaja berlalu pergi.
Di bahagian atas, Jiho menggunakan sniper pula kali ni. Jadi kita nak tengok. Oh, dia dah charge dia punya sniper tadi. Dia dah tak ada ulti sniper. Dan kita lihatkan tolakan telah pun berlaku ketika ini. Digi tidak mahu terpancing untuk menggunakan dia punya time journey Abyssal Arrow. Tidak terkena, tapi mampu juga pasukan GVSA memberikan tekanan kepada pasukan Bronze Familia di bahagian atas. Satu tembakan terus menyebabkan Firaga Armor telah pun dipecahkan. Di hal Elton Vandenbro telah pun digunakan dari arah belakang, cuba untuk mendapatkan S-Box. Ketika ini dia terus saja terkorban. Turret telah pun ditumbangkan. Pasukan Bronze Familia dalam masalah yang besar. Puncture digunakan oleh Lancelot untuk melarikan diri. Digi dikorbankan. Abyssal Arrow tidak akan terkena kepada siapa. Tolakan Tigreal tersilap combo menyebabkan Jiho masih lagi terkorban buat masa kini. Dan Benedetta flanking dari arah belakang berjaya untuk mendapatkan satu kill terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana Tiger juga akan terkorban buat masa kini. Pasukan GVSM bermain dengan sangat-sangat agresif. GKZ dalam bahaya, tapi lihatlah dia punya eye for an eye tepat pada waktunya mendapatkan healing terlebih dahulu. Dia shutdown, dia mati, tapi Hayabusa mendapatkan 2 kematian. Wipe out terus sebentar tadi meninggalkan Veil ketika ini. Begitu juga dengan Tiger hidup untuk melakukan pertahanan, tapi turret di bahagian atas ini diberikan fokus terlebih dahulu oleh Beatrix. Reverse time digunakan kepada Veil dalam bahaya. Tembakan peluru daripada sniper dilepaskan kepada Veil, tapi mereka perlu mengakui yang damage besar dikeluarkan oleh pasukan GVSM. Mereka perlu berundur terlebih dahulu. Perbezaan gol 22,000 berlaras 16,000. Sangat besar perbezaan tersebut. Dan turret pula 2 berbalas kosong buat ketika ini. Reverse time, Abyssal Arrow hampir-hampir saja terkena kepada Ace. Sebentar tadi sempat untuk mengelak buat seketika terlebih dahulu. Alito Vandenbro telah melepaskan. Begitu juga dengan Implosion, cuma untuk mendapatkan beberapa kill. Dan Ace masih lagi terselamat. Sayang sekali untuk DKZ. Kalau tak tadi dia boleh dapatkan kill yang sangat baik. Shadow kill dan terus saja menyebabkan Hekal akan ditumbangkan. Turtle akan diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan GVSA, iaitu Hayabusa sebentar tadi. Jadi mereka akan terus menerus menekan pasukan Bronze Familia. Mereka akan mendapatkan segala natural objektif dalam masa yang sama, mendapatkan banyak jungle pasukan Bronze Familia ketika ini. Pasukan Bronze Familia perlu bertahan buat seketika waktu. GVSA akan terus saja memberikan tekanan kepada Purple Buff ketika ini. Haikal akan diganggu. Reverse time telah pun dikeluarkan untuk memberhentikan pergerakan Lancelot tersebut. Turret di bahagian tengah telah pun ditumbangkan ketika ini. Hayabusa cuba untuk masuk ke dalam Lancelot. Shadow kill berjaya untuk mendapatkan 2 pemain pasukan Bronze Familia. Sebentar tadi Mega kill diberikan kepada Selena dan Xbox berseorangan ketika ini cuba untuk dikejar. Lihatlah damage yang besar tersebut dan wipe out untuk pasukan GVSM berjaya untuk menumbangkan Bronze Familia ketika ini. Turret demi turret diberikan fokus oleh pasukan mereka, cuba untuk menamatkan game ini seawal yang boleh. Kalau tak, agak sedikit berbahaya. Sebabnya pasukan Bronze Familia ada lagi setup daripada Tigreal, ada setup daripada Veil. Jadi satu momen ataupun 2 momen saja diperlukan, mereka boleh mendapatkan comeback. Shadow kill, Veil dikorbankan. Dia berpindah kepada tubuh yang lain, tapi dia mampu untuk melarikan diri terlebih dahulu. Adanya Quad Shadow tidak ada sebarang masalah. Abyssal Arrow berjaya untuk dielakkan terlebih dahulu. Dan lihatlah Phantom Execution, tapi terkena pula Abyssal Arrow. Pergerakan dia terberhenti seketika. Selena dalam bahaya. Implosion juga telah pun dikeluarkan. Hayabusa telah pun berjaya untuk mendapatkan last slot terlebih dahulu, tapi shutdown diberikan kepada Clean sebentar tadi. Dan Benedetta nakal dia masuk ke dalam, lepas tu dia tekan execute saja. Berjaya untuk menumbangkan Jahraka ketika ini. Shadow kill telah pun dikeluarkan, berjaya untuk menyebabkan Firaga Armor Law terpaksa dibuang terus ketika ini. Digi masuk dalam team fight. Dengan adanya time journey daripada Digi, itu akan menyebabkan Tigreal dan juga Veil susah sangat nak buat combo ni. Direct counter kepada combo tersebut, iaitu Digi sebentar tadi. Satu tembakan daripada Jiho menyebabkan 2 bar nyawa Ace hilang. Damage yang besar ketika ini. Mungkin dia dah siapkan BOD sama, jadi itu menyebabkan damage yang sangat-sangat mengerikan. Abyssal Arrow terkena lagi. Ace akan ditumbangkan ketika ini. Hari-hari kena lele. Hari-hari mental bos kalau kena macam ni. Abyssal Arrow
Sekali lagi, tapi kali ini tidak terkena law, terpijak pula trap menyebabkan mereka terpaksa melakukan pertahanan terlebih dahulu. Ace telah pun terkorban sebanyak 8 kali. Lord akan dimulakan oleh pasukan GBSM. Kemungkinan boleh menjadi Lord yang terakhir sebenarnya ketika ini. Reverse time telah pun digunakan terlebih dahulu, tapi Abyssal Arrow tidak akan terkena kepada sesiapa di sini. Dia akan meneruskan farming demi farming terlebih dahulu oleh Hayabusa menunggu Lord yang akan tiba. 10:44 saat Lord akan tiba untuk mengetuk inhibitor turret pasukan Bronze Familia ketika ini. Abyssal Arrow tidak terkena. Dan slot dalam bahaya ketika ini telah pun ditarik menggunakan reverse time, tapi Ace yang ada Sacred Hammer cuba untuk menolak DKZ ke dalam turret tapi tidak berjaya. Abyssal Arrow sekali lagi hampir terkena kepada Jah Rakal sebentar tadi. Lord hampir tiba, pasukan Bronze Familia perlu melakukan pertahanan, mereka ada Veil untuk memberikan damage, tapi Abyssal Arrow terkena. Mereka cuba untuk masuk terlebih dahulu tapi tidak berjaya. Implosion, ada Tanjini, tidak ada sebarang masalah, combo telah pun dibatalkan terlebih dahulu oleh Shadow Kill, tapi tubuh tersebut berpindah kepada minion-minion yang ada. Abyssal Arrow telah pun dipangkan tapi tidak terkena kepada sesiapa. Ace akan ditumbangkan terlebih dahulu. Alecto Final Blow cuba untuk mendapatkan beberapa orang pemain. Selena, Abyssal Arrow tepat sekali lagi berjaya untuk mendapatkan kill terlebih dahulu. Minion datang daripada dua arah, di bahagian atas, di bahagian tengah. Potion tidak ada ketika ini, tapi Last Insanity cuba untuk menyelamatkan keadaan, tidak berjaya. Pasukan GVSM jauh ke hadapan dan Crystal akan ditumbangkan. GVSM mendapatkan kemenangan mereka. Boleh katakan permainan ini sangat one-sided sebab dia dah fully counter. Menggunakan Digi memang fully counter kepada pasukan ataupun kepada combo Tigreal dan juga Veil sebentar tadi. Jadi kalau item saya tak nak komen banyak sangat sebab itu adalah common item disiapkan, tapi Digi dia siapkan fleeting time untuk memastikan dia punya ultimate tu sentiasa ada. Sebab apa? Sebab itu yang penting yang mereka dapatkan Digi.